Tahu Ustaz, laki saya tu kalau dia duduk atas sofa Ustaz, saya duduk sebelah dia, dia main duduk terangkat saya Ustaz. Bila dia bangun baru saya duduk balik Ustaz. Oh, sabarlah kau dengan sebab suami akak tu gemuk, selamat kak. Dengan sebab suami akak tu boroi, selamat, enjoy lah. Tak ada siapa ngorak laki akak. Tak duk komplain, Ustaz boleh ubat tak laki saya berdengkur? Tak larat nak operate Ustaz, berdengkur punya kuat. Dengan sebab berdengkur tu akak bersyukur akak. Akak tahu suami akak masih hidup. Ayah mana mak? Hang tak dengar no? Nampak no? Nak bergegar dinding rumah kita no? Maknanya masih hidup laki kita. Berapa banyak laki yang tidur malam-malam dia keluar senyap-senyap waktu isteri tidur. Isteri tak sedar. Dia keluar senyap-senyap pergi dating dengan makwa lain. Tapi akak-akak, suami akak tak pernah keluar dating. Tu berdengkur ada tu. Nak kemak ke, gempa bumi ke, apa tu dengkur ya. Cubalah enjoy dengan apa yang kita ada. Maka itulah bahagia. Bahagia ni subjektif. Tuan-tuan bukan boleh bayangkan aku nak jadi macam dia, keluarga yang misali, anak-anak yang baik. Bukan boleh macam itu. Yang tu rezeki dia, yang ni rezeki kita, yang ni kelebihan dia, yang ni kekurangan dia. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebab tu saya sebut enjoy your life. Nikmati kehidupan ini. Itulah bahagia. Baik, yang terakhir. Dan telah berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, niscaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya dengan hadapan muka dia. Baca yang ni kat orang perempuan tak pasal dia kata. Pasal apa isteri kita bila kita baca hadis ni, isteri kita kata tak payah nak ambil debu muka kat laki dia, nak ambil debu muka dekat kaki suami dia, nak pergi sapu kat muka aku, dak lah, tak pasal lah. Pasal apa isteri kita kata tak pasal? Jawapan dia senang, pasal kita yang tak pasal. Tapi kalau kita ada pasal, kalau kita ni orang pasal, baik punya orang, oh dia tu lah bagus, isteri sanggup buat apa pun. Kenapa bila dibaca benda-benda, oh teruknya nak jaga laki sampai kena ambil muka pergi tenyih kat kaki suami. Kalau boleh buat, pasal tak boleh buat ya. Kalau boleh buat, buat. Tapi pasal Nabi kata tak payah buat. Nak tunjuk kata apa? Besarnya hak suami. Tapi kenapa bila dibaca macam ini, isteri kata tak payah. Pasal apa? Jawapan dia sebab kita tak baik. Subuh pukul 7. Tu macam mana? Semayang malam tak benar. Tu macam mana? Buka puasa ni, nasi peduk dalam mulut dah. Ni. Tengah-tengah gigi dah. Seperiuk buka puasa. Orang lain berhenti dah. Sadaqallahul azim. Anak berli. Hang sedekah Allah, aku tak sedekah Allah lagi. Bila pak tu sembahyang maghrib 8 suku, pak rukuk, nasi jatuh balik. Awak yang teruk sangat laki aku ni. Tiba-tiba tuan-tuan nak suruh isteri tuan-tuan hormat tuan-tuan. Quran tak pernah baca, baca pun merangkak. Doa tak pernah baca. Habis tu baca dah hari tu sekali doa, Allah malakat sumtu je dia baca. Tak pun Allah membarik lana. Tak pernah jadi imam semayang, tak pernah. Tak pernah nak basuh pinggan, tak pernah nak basuh kain, tak pernah nak kemas rumah. Jadi raja betul-betul. Sebab tu isteri cakap, tak payah Ustaz. Tapi kalau abang ni malam-malam bangun 4:30 bangun, Allahu Akbar. Bukan bangun pergi kencing. Tu kencing mana? Bangun semayang malam. Allahu Akbar. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok isteri buat macam mana. Pukul 5:30 start motor. Abang nak pergi masjid. Baiklah abang. Pergi masjid. Tiap-tiap pagi tak pernah miss. Allah. Isteri tuan-tuan akan hormat pada tuan-tuan.
Akak-akak ada 2 motor. Satu Kris, satu lagi Y3 suku. Suami naik Y3 suku pergi sembahyang subuh 5.30. Akak ikutlah belakang. Buat surprise. Masjid kono kiri, suami kita kono kanan. Pergi ke mana? Masjid mana pula orang tua ni? Rupa rumah janda mana tak tahu. Patutlah tiap-tiap malam pi bangun cilakui tuan-tuan ni. Nampak benar nipunya. Jadi abang-abang kalau rasa nak isteri hormat pada abang, saya minta satu aja. Bangun sembahyang malam. Qumil lail illa qalila. Sikit pun jadilah. Sekarang subuh lewat. Subuh lewat lah ni. Pukul 5.30 boleh buat qiyamul lail. Mula-mula sembahyang qiyamul lail. Seminggu kita buat seorang. Masuk minggu depan, isteri tanya, abang, malam ni abang nak buat lagi tak? InsyaAllah. Cik ikut. Jom. 2 orang tahajud. Subhanallah. Tuan-tuan tengoklah apa isteri ni akan jadi. Dia jadi lemah lembut, dia jadi sopan, dia jadi seronok, dia jadi baik, dia jadi rindu. Nombor 1, kita mula daripada diri kita dulu. Ibda' binafsika. Hang mula pada diri hang dulu. Ni dak, kita duk murut isteri tak hormat, isteri tak hormat. Subuh pun lepas. Subuh pun tenganga ya. Kemudian nak suruh isteri hormat kita. Yang tahu Ustaz, lelaki saya tu kalau dia duduk atas sofa Ustaz, saya duduk sebelah dia, dia main duduk tak angkat saya Ustaz. Bila dia bangun baru saya duduk balik Ustaz. Oh, sabarlah kau Dengan sebab suami akak tu gemuk, selamat kak. Dengan sebab suami akak tu boroi, selamat. Enjoy lah. Tak ada siapa ngorak laki akak. Tak duk komplain. Ustaz boleh ubat tak laki saya berdengkur? Tak larat nak operate Ustaz berdengkur punya kuat. Dengan sebab berdengkur tu akak bersyukur akak. Akak tahu suami akak masih hidup. Ayah mana mak? Hang tak dengar no? Nampak no? Nak bergegar dinding rumah kita no? Maknanya masih hidup laki kita. Berapa banyak laki yang tidur malam-malam dia keluar senyap-senyap waktu isteri tidur. Isteri tak sedar. Dia keluar senyap-senyap pergi dating dengan makwa lain. Tapi akak-akak, suami akak tak pernah keluar dating. Tu berdengkur ada tu. Nak kemak ke, gempa bumi ke, apa tu dengkur ya. Cubalah enjoy dengan apa yang kita ada. Maka itulah bahagia. Bahagia ni subjektif. Tuan-tuan bukan boleh bayangkan aku nak jadi macam dia, keluarga yang misali, anak-anak yang baik. Bukan boleh macam itu. Yang tu rezeki dia, yang ni rezeki kita, yang ni kelebihan dia, yang ni kekurangan dia. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebab tu saya sebut enjoy your life. Nikmati kehidupan ini. Itulah bahagia. Baik, yang terakhir. Dan telah berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, niscaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada 2 kaki suaminya dengan hadapan muka dia. Baca yang ni kat orang perempuan tak pasal dia kata. Pasal apa isteri kita bila kita baca hadis ni, isteri kita kata tak payah nak ambil debu muka kat laki dia, nak ambil debu muka dekat kaki suami dia, nak pergi sapu kat muka aku, dak lah, tak pasal lah. Pasal apa isteri kita kata tak pasal? Jawapan dia senang, pasal kita yang tak pasal. Tapi kalau kita ada pasal, kalau kita ni orang pasal, baik punya orang, oh dia tu lah bagus, isteri sanggup buat apa pun. Kenapa bila dibaca benda-benda, oh teruknya nak jaga laki sampai kena ambil muka pergi tenyih kat kaki suami. Kalau boleh buat, pasal tak boleh buat ya. Kalau boleh buat, buat. Tapi pasal Nabi kata tak payah buat. Nak tunjuk kata apa? Besarnya hak suami. Tapi kenapa bila dibaca macam ini, isteri kata tak payah. Pasal apa? Jawapan dia sebab kita tak baik. Subuh pukul 7. Tu macam mana? Sembahyang malam tak benar. Tu macam mana?
Buka puasa ni, nasi peduk dalam mulut dah. Ni. Tengah-tengah gigi dah. Seperiuk buka puasa. Orang lain berhenti dah. Sadaqallahul azim. Anak berli. Hang sedekah Allah, aku tak sedekah Allah lagi. Bila pak tu sembahyang maghrib 8 suku, pak rukuk, nasi jatuh balik. Awak yang teruk sangat laki aku ni. Tiba-tiba tuan-tuan nak suruh isteri tuan-tuan hormat tuan-tuan. Quran tak pernah baca. Baca pun merangkak. Doa tak pernah baca. Habis tu baca dah hari tu sekali doa Allah malaka sumtu yang dia baca. Tak pun Allah membarik lana. Tak pernah jadi imam semayang. Tak pernah. Tak pernah nak basuh pinggan, tak pernah nak basuh kain, tak pernah nak kemas rumah. Jadi raja betul-betul. Sebab tu isteri cakap, tak payah Ustaz. Tapi kalau abang ni malam-malam bangun 4:30 bangun. Allahu Akbar. Bukan bangun pergi kencing. Tu kencing mana? Bangun sembahyang malam. Allahu Akbar. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok isteri buat macam mana. Pukul 5:30 start motor. Abang nak pergi masjid. Baiklah abang. Pergi masjid. Tiap-tiap pagi tak pernah miss. Allah. Isteri tuan-tuan akan hormat pada tuan-tuan. Akak-akak ada 2 motor. Satu Kris, satu lagi Y3 suku. Suami naik Y3 suku pergi sembahyang subuh 5:30. Akak ikutlah belakang. Buat surprise. Masjid kono kiri, suami kita kono kanan. Pergi ke mana? Masjid mana pula orang tua ni? Rupa rumah janda mana tak tahu. Patutlah tiap-tiap malam pergi bangun. Cilakui tuan-tuan ni. Nampak benar nipunya. Jadi abang-abang kalau rasa nak isteri hormat pada abang, saya minta satu aja. Bangun sembahyang malam. Qumil lail illa qalila. Sikit pun jadilah. Sekarang subuh lewat. Subuh lewat lah ni. Pukul 5:30 boleh buat qiyamul lail. Mula-mula sembahyang qiyamul lail. Seminggu kita buat seorang. Masuk minggu depan, isteri tanya, abang, malam ni abang nak buat lagi tak? InsyaAllah. Cik ikut. Jom. 2 orang tahajud. Subhanallah. Tuan-tuan tengoklah apa isteri ni akan jadi. Dia jadi lemah lembut, dia jadi sopan, dia jadi seronok, dia jadi baik, dia jadi rindu. Nombor 1, kita mula daripada diri kita dulu. Ibda' binafsika. Hang mula pada diri hang dulu. Ni dak, kita duk merut isteri tak hormat, isteri tak hormat. Subuh pun lepas. Subuh pun tenganga ya. Kemudian nak suruh isteri hormat kita. Yang